Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas pada hari ini dengan umul kitab. Bismillah. Ya. Okey. Dalam Python dalam Python hanya ada 4 jenis data aja tau. 4 jenis data aja. Dia kalau dalam programming lain dia ada boolean, dia ada double, dia ada satu lagi dia ada char tu apa? CHAR. Agak-agak karakter. Jadi karakter char ni biasanya untuk teks yang panjang-panjang lah. Dan dia boleh jadi satu boleh jadi char boleh jadi macam satu perenggan, satu karangan, dan juga termasuk simbol-simbol yang pelik-pelik ni seperti simbol lion, simbol lebih besar sama dengan. So itu adalah char punya karakter. Dia boleh baca jenis data tersebut. Tapi dalam Python tak ada char dan tak ada double. Double ni apa ni? Ni mau dah nak apa ni? Question control? No. Dalam Python kita cuma ada 4 jenis, iaitu integer, boolean, float dan juga string. Jadi boolean kita tak cover, kita tak sempat cover pun. Cuma boolean dia ada dua jenis output yang akan dihasilkan, iaitu benar atau palsu, satu atau kosong. Okey. Dia tak ada boolean ni, dia satu atau kosong, maknanya syurga atau neraka. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada macam mana syurga, neraka, ada tengah-tengah apa macam suam-suam sikit ni tempat, tak ada. Kalau integer dia nombor bulat, dia boleh jadi negatif, kosong sampailah ke nombor positif. Jadi jenis sintaks dia adalah int. Jadi kamu boleh masukkan nombor bulat seperti bilangan pelajar, nombor kad penilaian boleh tak guna integer? Boleh. Nombor kad penilaian boleh tak guna integer? Boleh. Katakanlah dia lahir pada tahun 2005. Dia tak ada titik perpuluhan ke? Tak ada titik. Tapi bila okey, tapi bila memang tak ada titik perpuluhan untuk kad pengenalan. Cuma bila kita cuba masukkan nilai 050501. Kamu lahir tahun berapa? 2000? 2006. Kamu lahir tahun 2006 kan? 06 kan? 06. Okey. Apa yang akan dibaca oleh komputer, dia tak dapat capture nombor kosong yang paling depan tu. Nampak? Perasan tak? Nombor kosong paling depan tu dia akan hilang. Sebab apa? Itu adalah kosong. Buat apa dia nak bubuh? Nampak? So kena guna string lah kan cikgu. Betul. Jadi jenis data yang sesuai untuk kad pengenalan adalah string. Walaupun dia semuanya nombor, termasuklah nombor telefon. Betul tak? Nombor telefon, jenis data yang sesuai adalah string. Kalau kamu letak kalau kamu letak country code tambah 60 kan? Tambah plus 60. Okey, boleh tak kamu buat dalam integer? Integer baca tak plus tu?
Ha. Apa cikgu? Tak dengar tak. Okey, saya ulang balik Bila kamu letak nombor telefon kan, jenis data apa yang sesuai untuk nombor telefon. Katakanlah kamu perlu letak country code kat depan, tambah 6 tambah 19 555 6523. Okey. Jadi jenis data apa yang sesuai untuk kamu letakkan nombor telefon tu? Integer. String. Integer juga. String. String. String lah. Nombor Sebab ya. Yang boleh tambah. positif. Sebab tambah tu takkan dapat dibaca oleh data jenis integer. Tambah. Dia tak faham kenapa tambah perlu ada. Sebab kami hanya nak nombor bulat sahaja. Nampak tak? Nombor bulat saja. Dia tak akan ada tambah, dia tak akan ada dash apa pun. Dia hanya nak nombor bulat. Dan okey, dan apa yang akan berlaku kalau kamu letak integer juga sebagai jenis data untuk nombor telefon? Syntax error. Correct. Taklah susah pun kan. Dia tak boleh baca. Apa dia? Dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Komputer tak dapat komputer tak dapat nak verify. Dia jenis data integer tapi kenapa ada plus? Kenapa ada plus ataupun kalau kamu start nombor telefon kamu dengan 019, let's say 019, adakah kosong tu akan disimpan? Adakah kosong tu akan disimpan? Tidak. Hilang. Dia akan hilang begitu saja. Jadi bila kamu retrieve ataupun kamu dapatkan semula, kamu paparkan semula data untuk nombor telefon tersebut, apa yang dia akan keluar? 019 tu. 19 saja. Adakah jadi pada pandangan komputer saintis, memang kita boleh faham itu adalah nombor telefon. Kita cuma perlu letakkan 019. So kita boleh telefon orang tu kan. Tapi pada pandangan pengguna biasa, ini komputer saintis kena ambil maklum. Okey. Pada pandangan komputer saintis yang akan membantu pengguna, kita perlu pastikan pengguna faham itu adalah nombor telefon, dan nombor telefon ada nombor yang lengkap, ada bilangan yang lengkap. Jadi penggunaan data tidak boleh pergi kepada integer untuk nombor telefon. Dia hanya kita perlu assign string untuk nombor telefon. Termasuklah nombor kad pengenalan. Okey, kalau float boleh tak float kita letak macam mana boleh tak kita gunakan jenis data float untuk bilangan manusia, bilangan orang? Boleh, nanti dia akan keluar point kosong-kosong. Boleh. Tak boleh. Bilangan orang. Pada saya lah, ini pada pandangan saya lah Pada pandangan saya tak ada masalah. Sebab bilangan manusia, sebab float ni dia baca nombor bulat dan juga nombor yang ada titik perpuluhan. Jadi kalau kamu guna pun, kalau kamu gunakan jenis type float ni pun, dia macam mana, dia tak akan mengeluarkan sebarang error lah. Sebab apa? Kamu masih dalam julat mampu baca dia. Maknanya dia mampu baca nombor bulat. Jadi tak ada isu. Tapi mungkin ada sesetengah computer scientist, ada setengah programmer, dia particular sikit bab ni. Dia particular ni, maksudnya dia okey, kita tak nak ada isu berbangkit akan datang.
kenapa 1.5 orang kan. Ada orang akan salah gunakan titik perpuluhan tu macam okey berapa orang yang akan hadir untuk majlis perkahwinan kamu. Ada yang kawan kamu saja test kamu ni sistem 6.5 orang. Jadi bila timbul isu tersebut, sistem akan tulis, akan simpan, akan merekodkan 6.5 orang akan hadir kamu punya majlis. Okey, Syamsul nak kahwin, Syamsul okey hantar RSVP pada kawan-kawan. So Umar, okey Umar pun test. Aku nak test lah Syamsul ni. Aku nak letak 15.3 orang datang. Adakah sistem Syamsul akan accept benda tu? Sistem dia akan accept. Tapi bila Syamsul dapat respon ataupun dapat respon daripada jemputan, takkan 10.3 orang datang aku punya kenduri. Nampak tak? Ada logik dia tak ada kat situ. Jadi macam kena aku nampak. Nampak. Jadi bukan kenakan kamu, tapi kamu yang pilih jenis data yang tak betul, yang tak sesuai. Jadi kalau katakanlah kawan kamu letak 10.3, sistem dia automatik akan reject, akan tendang balik dan akan cakap ini ralat, ini error yang ini syntax error yang you kena masukkan nilai Integer. Nombor bulat saja. Tapi boleh tak kamu letak boleh tak kamu letak berapa orang yang akan ada kenduri Syamsul? Negatif 3 orang. Saja je nak kena kan Syamsul. Alai. Nampak tak? Boleh tak logik tak Nabila? Tak logik. Tak logik dia macam tak logik lah, tapi macam mana kamu nak setkan di sini pemikiran kita sebagai computer scientist macam mana kita nak setkan nombor tersebut mesti lebih besar daripada kosong. Tak maksud saya kosong ataupun lebih besar. Kalau kosong tu maknanya kau Adi tak hadir lah, let's say Adi reply kan. Dia tak hadir lah, kosong kan. Okey. Macam mana kamu nak setkan benda tersebut? Maksudnya kamu nak setkan jenis integer dan juga bilangan mesti lebih besar daripada kosong. Guna if else. Ya betul. Kalau if maknanya selagi if nilai integer yang dimasukkan tidak melebihi kosong ataupun tidak melebihi kosong, maka suruh dia isi balik borang tu. Ayat kejam. Cara kejam sikit tu cikgu. Jadi apa lagi if else, lepas tu apa lagi struktur kawalan yang kamu guna? For while. Bukan for while saja. For dia kita letak pembilang, maknanya kita tentukan pembilang. Contoh macam kamu pergi ke mesin ATM kamu pergi mesin ATM, berapa kali kamu boleh tekan pin nombor tu salah? Tiga kan? Maknanya lepas 3 kali, lepas tu apa jadi? Reject. Dia reject. Bukan. Semua. Dia telan kad kamu tu tak? Tahu. Block. Jadi, Kena block. kena block lah. Kad tu dia telan. Maknanya kamu nak dapatkan kad tu, kamu kena pergi bank balik. Buat kad baru. Siapa pernah jadi macam ni? Member saya. Alhamdulillah belum lagi. Saya tak Seronok pernah. tak kalau jadi macam tu? Member saya. Bukan rezeki saya cikgu. Bukan rezeki kamu. Okey. Okey, boleh tak? Okey. Gelung 4 tadi tu yang dekat mesin ATM tu, boleh tak kamu guna jenis float? Berapa kali dia dah cuba masukkan nombor PIN? Dia baru masukkan nombor PIN 1.5 kali. Logik tak? Tak. Logik tak? Kita boleh guna jenis data float tu, tapi dalam situasi ini kita tak perlu gunakan ataupun jenis data tu tak sesuai untuk situasi tersebut. Nampak tak logik dia? Okey, kemudian string. String dia adalah satu perkataan ataupun banyak perkataan. Dalam Python dia boleh jadi banyak perkataan. Dan dia boleh dimanipulasi Maksud
dimanipulasi ni, string ni kalau kamu declare sebagai, kalau kamu isi string tu, okey, input kamu dapat kat input, kamu tulis tu string. Kamu dapat kat input string tu adalah nama kan. Okey, tak apalah, nama tak masalah, kamu paparkan nama balik. Jadi dia akan keluar teks. Tapi kelebihan Python ni, bila kamu letak string dan kamu letak nombor kamu letak 99. Kamu letak 99. Apakah nama kamu? Bukan. Apakah nombor kad pengenalan kamu? String nombor kad pengenalan kamu 0606060688. Okey. Let's say macam tu Dia boleh dimanipulasikan dengan cara apa tahu? Dia boleh ditambah. Nombor tersebut boleh ditambah. Ni jangan tak tahu. Bila kamu declare string dan kamu key in nombor tersebut boleh ditambah. Dia tak kira kamu masukkan IC ke, kamu masukkan nombor telefon ke, tapi kalau dia betul-betul nombor, tak ada kombinasi perkataan ataupun huruf, dia hanya nombor semata, dia memang boleh ditambah. Itu adalah kelebihan Python. Tapi kalau kamu letak contoh macam nombor pasport kamu A775, lepas tu kamu tambah, apa yang ralat yang akan berlaku? Tidur apa semua ni? Tak apa cikgu. Okey, saya ulang. Okey. Kami di sini. Okey, kamu masukkan nombor pasport tau. Pasport, dan kamu gunakan jenis data string. Nombor pasport ni dia ada kombinasi huruf dan juga nombor. Contoh pasport saya A0005566. Okey. Boleh tak saya tambahkan 1? Apa error yang akan timbul apabila kamu cuba buat operasi tersebut? Syntax error. Bukan Syntax error. Logic error. Bukan logic error juga. Ralat masa larian. Ya, betul, runtime error. Ralat masa larian. Sebab apa? Bahawa komputer baru perasan yang sebenarnya teks tersebut tidak boleh ditambah dengan 1. Tak boleh tambah. Kita tak boleh nak proses benda tu. Jadi ralat masa runtime error berlaku dan sistem kamu akan halt. Sistem kamu akan berhenti begitu saja. Nampak cikgu. Bila masuk Nampak cikgu. operasi ni, kamu kena hati-hati. Okey, boolean. Okey, boolean ni dia hanya keluarkan benar atau palsu, 1 ataupun kosong. Syurga ataupun neraka. Okey, dia tak ada tengah-tengah. Lelaki ataupun perempuan, dia takkan ada pondan. Okey. Okey, komputer Komputer ni bila kamu programkan dia perlukan input. Okey. Bila dia perlukan input, maknanya apa yang kamu type dalam Python tu adalah satu kod arahan yang difahami oleh komputer. Agak-agak boleh ke cikgu bahasa Melayu faham kod kamu tu, kod Python kamu tu? Tak kan? Katakanlah cikgu Fauzi, kamu tunjuk cikgu Fauzi, cikgu faham tak kod Python saya ni? Agak-agak dia faham tak? Tak. Jadi sebab pemikiran sebagai seorang computer science, computer scientist, dia akan fikir macam mana komputer tu nak faham. Dan komputer dia akan laksanakan kod yang kamu bagi tu step by step, langkah demi langkah, satu demi satu. Dia tak akan pergi merata. Dia tak akan pergi, kita buat ni lah, kita buat ni, macam manusia. Macam manusia ni, dalam kamu tengah masak air panas tu, kamu boleh koyakkan Maggi punya plastik kan, plastik Maggi, betul tak? Betul. Tapi komputer tak. Komputer dia buat, satu, tunggu air panas dah habis, dah siap masak, baru kita koyakkan plastik Maggi. Komputer one by one.
Dan arahan yang kita beri pada komputer mestilah satu demi satu. Dia tak akan boleh pergi merata-rata yang mana akhirnya, hasil akhirnya mesti cacah marba. Tapi sebenarnya dia boleh juga buat proses, dia orang kata, kita panggil parallel processing tau. Parallel processing ni prosesan secara bersiri tau, bersiri. Tapi kita tak ke arah situ lagi untuk pada usia kamu 14 tahun ni. Tapi insyaAllah itu kan kamu cover esok, masuk universiti esok. Cuma bila kamu kena ingat komputer ni satu benda yang bodoh ya. Dia takkan boleh fikir sendiri, dia hanya laksanakan apa yang kamu suruh. Jadi bila kamu masukkan input, apa output dia? Biasanya apa output dia? Nabila, saya apa output dia? Apa output komputer biasanya? Kalau kamu masukkan 1+1, biasanya output dia apa? 2. 2. Boleh tak 1+1 tu jadi 4? Tak boleh cikgu. Tak, cikgu. Tak logik Boleh. lah. Tak logik. Syntax error. Okey, betul. Dia tak logik tapi dia boleh tak keluarkan 4? Boleh. Kalau Boleh jadi cikgu. Tak Kalau kita coding dia 1+1 4, jadilah macam tu cikgu. Kalau Macam tu. tak, bukan coding dia 1+1 4. Kamu code dia 1+1 tapi kamu ada arahan lain yang kamu tak nampak, tambah lagi 2. Betul tak? Betul. Jadi apa yang berlaku ianya adalah ralat logik. Ralat logik yang mana komputer bodoh tu, dia memang bodoh. Dia tak akan tahu apa sebenarnya yang kamu nak, tapi kamu yang arahkan dia. Oh, kita kenakan Syamsul lah. Aku cakap aku nak hack sistem dia tu. Okey, setiap orang yang datang kita tolak dengan 5. Maknanya Syamsul pun bajet lah. Syamsul nak kahwin, dia bajet. Okey, sistem aku tulis 800 orang datang. Rupa-rupanya Adi dia pergi 800 tu, setiap orang yang masuk ditolak 5, yang datang kenduri dia 1,600 orang. Apa yang akan jadi? Shortage lah, tak cukup makan. Macam mana? Habis lah Syamsul. 1,600 orang. Tapi makanan yang Syamsul sediakan untuk 800 orang. Ini hanya itu adalah logik yang mana komputer dia tak akan nyatakan dia tak akan macam syntax error, tiba-tiba komputer akan menjerit. Oi, ini syntax error ni. Salah ni. Indent lari ke kan? Ataupun kamu tak declare mana-mana pun boleh ubah kan? Tapi dalam kes ralat logik, komputer hanya buat kerja dia. Memang betul-betul buta-buta dia buat kerja dia. Hasilnya ada, dan Syamsul sebagai manusia, kita sebagai manusia ingat inilah hasil akhir dia, betul lah tu. Tanpa kita sedari bahawa sistem tersebut sebenarnya dah salah, dah salah kira. Sebab apa? Adi dah hack sistem tersebut. Katakan gitulah. Jadi itu adalah interaksi antara komputer dan juga manusia. Maknanya manusia yang tentukan kod tu, manusia yang tentukan langkah-langkah tersebut, manusia yang tentukan pengiraannya, jenis pengiraan dia, tambah ke, tolak ke, bagi ke, ataupun, dan manusia juga yang tentukan paparan akhir apa yang nak dikeluarkan sebagai output. Okey. Kita tunjuk apa ni? Tunjuk apa ni? Page. Sekarang ni saya tunjuk apa? Operator. Okey, operator ya. Okey, operator kita sempat buat tak hari tu? Waktu Cikgu Syazlin pernah juga cikgu. Syazlin ya, dia sama dengan ataupun benar. maknanya kiraan apa? Masuk markah kan? Okey, operator ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis operator. Sama dengan, tak sama dengan,
lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada ataupun lebih besar atau sama dengan ataupun lebih kecil atau sama dengan. Okey, cuba ingat ya, operator ni macam ni bentuk dia ya. Dia tak boleh terbalik ya. Terbalik maksud saya, kamu letak tanda seru tu di belakang tanda sama tanda sama. Faham tak? Tanda seru tu kamu letak belakang kamu okey okey, yang ini. Kamu nak letak macam ni pula. Okey. Apa yang akan berlaku pada sistem? Kalau kamu tukar operator ni kepada bentuk yang macam ni, Encik Conteng, apa yang akan berlaku? Ralat apa yang akan berlaku? Logik. No, Ralat syntax. sintax. Sebab komputer dia tak faham operator ni. Dia tak dapat baca apa yang you nak bagi tahu I ni. I tak pernah tengok. I tak pernah tengok simbol ni. Yang I tahu simbol tambah simbol tanda seru dan juga sama dengan. Sama juga yang bawah ni. Kamu tak boleh buat sama dengan lebih besar. Macam ni. Tak boleh. Jangan sekali-kali salah ya operator ni ya. Tak kira apa-apa jenis coding pun, sama ada Python ke, C++ ke, PHP ke, PHP ke, ASP ke, benda ni dia logik ya. Dia memang tahu bentuk tu macam tu. Dia tak akan boleh terbalik. Jangan cuba terbalik. Yang boleh terbalik hanya ini. Sama dengan saja. Sebab dia memang tak boleh terbalik. Okey. Kemudian operator untuk matematik ya. Untuk kita sebagai manusia, kita guna tambah, tolak kita guna simbol tolak, bahagi kita guna simbol ni kan. Dan juga darab kita guna simbol X. Ini adalah manusia. Tapi kalau komputer, bahagi dan darab dia akan guna dash dan juga star. Ini kamu kena perhati betul-betul dalam ujian ya. Ralat ini mungkin berlaku. Jadi penekanan sikit lah. Tapi kamu dah tahu kan. Saya dah bagi hint dah. Dan operator logik ya. Asalnya kita tak sempat buat sangatlah untuk operator logik ni. Iaitu dan atau tidak. Okey, dan ni mesti memenuhi dia ada syarat dia. Syarat dia macam lelaki dan berumur lebih 18 tahun. Okey. Contoh yang saya bagi dan ni bila kamu letakkan syarat dalam situasi seorang nak kahwin kan. Syamsul nak kahwin. Okey. Apakah syarat Syamsul nak kahwin? Syamsul nak kahwin dengan seorang perempuan. Okey, apakah syarat untuk perempuan tersebut? Syarat dia mestilah umur lebih 18 tahun dan dia seorang perempuan. Okey. Boleh tak kalau Syamsul letak syarat okey Syamsul nak kahwin. Tapi Syamsul letak syarat dia perempuan ataupun dia berumur lebih 18 tahun. Apa akan jadi? Kalau antara Apa akan jadi kalau antara satu tu ada, dah boleh macam tu kan cikgu. Okey, salah satu kalau katakanlah perempuan dan berumur 16 tahun, dia boleh kahwin tak? Tak boleh. Boleh sebab perempuan Maksudnya kalau dia lelaki tapi dia 18 tahun ke atas pun boleh kahwin. Dalam situasi tu logiknya Power lah. jadi tak logik. Tak logik lah Syamsul kahwin dengan lelaki walaupun lelaki tu umur lebih 18 tahun. Nampak tak? Nampak. Jadi operasi logik Nampak, ni cikgu. memang kena hati-hati guna. Dan juga satu lagi tidak. Syamsul, baik Syamsul. Okey. So tidak ni tidaklah macam tidak sama dengan tidak sama dengan tidak ni okey. Tidak ni dia boleh pergi ke sini. Tidak sama dengan
Alright. Okay, next. Nak ulang kaji struktur kawalan. Okay, struktur kawalan jujukan. Okay, kita ingat minggu lepas kan? Jujukan 1, 2 dan 3 untuk bukan Maggi. Dia tak akan boleh buka Maggi sambil komputer, dia tak akan boleh buka plastik Maggi tu sambil masak air. Dia mesti buat satu-satu. Okay. Ini adalah kawalan jujukan. Kemudian, okay, struktur kawalan dui. Kamu ada satu markah PSK kamu lebih 60, lebih 40, kamu akan pergi ke lulus. Kalau kurang 40, kamu pergi ke gagal. Okay, ini pun senang kan? Saya tak tanya kot di pilihan ni sebab senang sangat. Struktur kawalan pelbagai pilihan dan juga pilihan bersarang. Kamu nampak tak? Sebelah kanan ni, pelbagai pilihan ke ataupun pilihan bersarang? Kanan lah cikgu. Kanan pelbagai. Bagi pilihan. Apa beza? Kenapa belah kiri pilihan bersarang? Sebab dia ada benda sarang. Mudah? Pilihan. Tak ada apa. Tak, macam mana tadi? Cuba explain sikit. Apa yang kamu nampak beza? Dia macam ada beza sikit. Sebab dia macam ada bentuk sarang sikit. Bulat-bulat. Sarang sikit. Hmm. Okey Ada okay. Sebenarnya contoh saya bagi ni tak berapa cantik. Tak berapa tepat sangatlah. Yang belah kanan tepung dia boleh jadi pilihan bersarang. Tapi situasi pilihan bersarang yang sebelah kanan ni, okey, katakanlah kamu masukkan markah tadi kan? Okey, markah syarat pertama sampai syarat ketiga ni, semuanya berkitarkan pasal markah sahaja. Nampak tak? Okey, markah lebih besar daripada 90 E. Okey, lebih 90 E. Oh, A plus. Lebih daripada 7 B. Nampak? Jadi berkitarkan pada markah saja. Itulah dinamakan sebagai pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan tapi satu attribute, satu isu saja yang kamu cuba tackle, iaitu markah. Dalam situasi pilihan bersarang ni, kamu tengok dalam pilihan bersarang ni, satu isunya daftar, satu lagi isu dia adalah dua benda yang berbeza. Dia bukan macam markah tadi. Ya. Nampak? Okey, nampak tak beza dia? Dia adalah perkara yang berbeza. Kamu nak cari pasangan hidup, okey, kamu cari yang beragama, cari yang handsome, kamu cari yang berharta, kamu cari yang berharta atau apa? Keturunan dia. Tinggi tu. Tinggi. Oh, kamu nak tinggi. Yang tinggi. Jadi 4 perkara yang berbeza. Tapi boleh tak kamu pilih buat tinggi tadi saya nak pelbagai pilihan tapi tinggi je kamu nak kira. Tinggi dia lebih 180, tinggi lebih 170, tinggi lebih 160 sampailah tinggi lebih 130. Jadi kamu akan pilih lebih daripada 170. Bukan kau dengan dia. Maknanya dia pelbagai pilihan hanya untuk satu atribut. Dia tak pilihan bersarang pun. Dia tak bersarang. Bersarang ni dia lebih complicated. Dia lebih complicated, maknanya dah lah tinggi. Kamu nak yang tinggi, lepas tu kamu nak yang handsome. Kamu nak yang kaya, lepas tu kamu nak yang alim. Tak tahu lah kamu jumpa ke tak. Allah alam. Mungkin adalah insyaAllah. Kan? Jadi itu adalah beza antara pilihan bersarang dan juga pilihan berbagai pilihan. Okey, next. Struktur kawalan ulangan while. Ini adalah struktur yang paling kejam sebab dia tak ada kiraan. Dia selagi satu syarat tu tak dipenuhi, maka kamu kekal dalam kitaran while. Jadi dalam kes
dalam kes burung ni, selagi dia tak boleh minum, dia akan masuk batu. Sampailah dia boleh minum, barulah Air tu. dia boleh minum air itu, barulah dia dapat keluar daripada kitaran ni, ulangan while ni. Yang agak kejam. Yang agak kejam. Rupanya dia ambil batu tu pun tepi sungai kan. Lebih baik dia minum kat tepi sungai tau. Burung tak ada. Itulah komputer. Sungai tu jatuh untuk buka. Binatang sebenarnya apa dia? Komputer dan binatang ni binatang ni dia dah diprogramkan tau. Dia dah diprogramkan oleh Allah tau. Dia ada otak. Sebab dia ada otak. Tapi dia tak ada akal. Nampak tak beza manusia dengan binatang? Sama dia, komputer ada otak. Otak dia adalah microprocessor dia. Microchip dia. Tapi dia tak ada akal untuk mencipta sesuatu. Dia tak boleh cipta diri dia. Macam binatang, dia boleh makan, dia boleh minum. Sebab itu adalah kitaran yang Allah dah programkan dalam hidup dia. Itu. Tapi manusia dia ada akal. Jadi kita boleh programkan komputer untuk menjadi manusia, untuk menggantikan tempat manusia. Contohnya tempat manusia ni macam bermain muzik. Bermain muzik. Kamu boleh, instead of tangan kamu, jari kamu yang tekan piano tu, tapi kamu boleh programkan sebuah robot untuk mainkan piano untuk kamu. Nampak? Tapi boleh tak robot tersebut cipta lagu baru? Okey. Boleh tak robot tersebut cipta lagu baru? Ia agak untuk sehingga ke hari ini sebenarnya saya dah baca ada beberapa robot yang dah boleh kompos lagu. Tapi untuk tahap sampai kita perlu machine learning ataupun artificial intelligence. Maknanya robot tersebut dah ditambah baik dengan artificial intelligence dengan program kecerdasan buatan supaya dia boleh memainkan lagu yang dengan sendiri, dia boleh cipta lagu. Tapi saya ingat lagu yang dia cipta pun yang saya dengar lah macam tak sedap, tak kena je dengan manusia. Jadi robot mungkin suka lah kot, tapi manusia tak. Ini saya cakap tadi, kita masukkan kad salah 3 kali salah nombor pin kad kamu. Maknanya mesin ni diprogramkan untuk menerima kesalahan sebanyak 3 kali sahaja. Jadi gelung yang sesuai atau ulangan yang sesuai adalah for. Dia bukan ulangan while. Sebab apa kalau katakanlah ulangan while digunakan pada mesin ATM, apa akan jadi? Orang akan cuba banyak kali. Lepas tu orang belakang pun beratur kan. Panjang. Kan apa? Punya lupa password ataupun kad tu kad curi tapi dia cuba sampai betul. Dapat keluarkan duit kamu. Okey. Cikgu. Okey. Okey, cikgu. Next, mengesan dan membaiki ralat. Kita tahu ralat ada 3 jenis. Okey, ralat sintaks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey, saya tak payah explain. Kamu tahu ralat sintaks macam mana. Ralat masa larian pun kamu tahu macam mana. Saya dah bagi contoh tadi kan. Dan juga ralat logik pun kamu tahu. Macam kes Syamsul tadi. Okey. Tapi macam mana kita nak kesan ralat tu berlaku? Macam mana kita nak kesan? Dia ada 2 teknik tau. Walaupun dua-dua teknik ni kita dah buat, tapi ralat masih tetap boleh berlaku. Itu kamu kena ingat. Okey. 2 teknik ni adalah teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Semakan meja ni maknanya teknik manual ya. Bila kamu buat carta alih, ingat tak kamu dah buat carta alih kan? Beberapa carta alih yang kamu buat tu. Tapi kamu tak semak. Lepas bagi tahniah 3 kali, bukan 3 kali, 1 kali, kamu tu tamat kamu program. Nampak tak? Ingat tak isu tu? Maknanya
Maknanya kamu tak semak pun. Kamu tahu asas siap sudahlah, submit lah pada cikgu kan. Kamu tak tahu markah yang yang saya bagi itu akan menyakitkan kamu lah. Kamu hantar ya, memang betul kamu submit betul. Tapi dalam 5 markah, 1 je dapat. Sebab apa? Kamu sekadar submit. Macam itulah. Tapi kamu tak semak. Dan teknik semakan meja ni dia kamu tak buat kod lagi. Kamu tak buat coding pun lagi. Kamu tak type lagi. Kamu tak buka pun Tony untuk type Python tu. Tak. Kamu tak buat lagi. Dia hanya gunakan pen dan kertas dan kamu check balik setiap baris dan setiap logik tali kamu. Ataupun setiap baris algoritma tu. Logik ke tak logik kamu buat. Dan ia menjimatkan masa. Sebab apa? Sebelum kamu kod dia, kamu dah tahu ada beberapa ralat. Jadi kamu tak akan buat kesalahan pada bahagian langkah, pada bahagian jujukan tu, sistem kamu tu. Okay, berbanding dengan teknik langkah demi langkah ni, kamu akan periksa ralat yang ada pada kod yang kamu buat tu. Okay, ralat yang kamu buat, ralat pada kod tersebut, ini yang agak kritikal ya. Bila ralat tu pada kod, kamu tak perasan sebab paling simple dia sebab apa tahu? Sebab kamu tak dilatih, mata kamu tak dilatih untuk ataupun memahami kod tersebut, ataupun biasa kamu kurang latihan lah saya cakap. Jadi isunya timbul bila kamu tak dapat kesan ralat kamu, macam indent kan, indentation, kamu tak sedar kenapa tak jalan cikgu kan. Lepas tu ralat dia tunjuk, ralat tu report bawah tu dia kata indentation lari. Lepas tu okey tak apa. Kenapa ralat ni salah cikgu? Kamu guna variable papa P besar, yang bawah tu tulis P kecil. Nampak? Itu adalah contoh-contoh ralat. Jadi langkah demi langkah kamu kena tengok satu-satu, betul ke papa perkataan yang variable yang kamu declare tu betul ke kamu guna. Kemudian kamu semak ralat pada setiap baris kod. Memang kena semak lah pada setiap baris kod, satu demi satu, langkah demi langkah. Dan ini memang makan masa. Sebab apa? Sebab dia dah bahagian coding, bahagian kod. Ada mungkin setengah kod term-term yang kita tak tahu, term-term Python, print kamu tahu tapi kamu tak tahu printf. Contoh printf digunakan untuk dalam programming apa ya? Terlupalah. Tapi dalam C++ kita guna cout. Jadi kamu salah guna perkataan term tersebut, maka ralat akan berlaku lah. Okey, so dua teknik ni mudah kan? Dua teknik semakan meja, teknik mudah. Satu atas. Okey. Okey, nampak tak semua ralat sintaks ni? Nampak. Okey. Ralat sintaks ni. Okey, ralat sintaks apa yang berlaku dalam gambar ni? Indent dia. Elif Elif tu dia tak dapat. tu tak sama baris dengan if else. Alright, good. Okey. Boleh jawab soalan saya, tak kisah. Okey, ralat logik yang ini pula. Salah apa? Ini saya cuba buat program untuk mengira BMI. Okey, cuba kamu tengok elok, kamu perhati elok apa ralat logik. Dia akan keluarkan, dia tak akan beritahu kamu ralat tau. Ini kalau kamu run benda ni, kalau kamu run program ni, dia tak akan bagi tahu kamu ada masalah. Oh, semua baik saja. Jawapan pun saya dah beri. Tapi kamu tengok, apa yang tak betul? Macam tak betul kan? Apakah ralat logik bagi program ini? Saya bagi 5 minit untuk fikir.
Adik senyap hari ni Adik pun senyap hari ni. Huda nampak tak? Nampak ke? Nampak. So apa ralat logik yang agak-agak kamu tak kena je sistem ni. Berat. Berat. Kenapa yang berat? Tu baris 9. Baris 9, okey. Kenapa yang berat baris 9? Mana ada berat kat sini? Oh, ada jawapan. Siapa yang type ni? Mike rosak. Oh, adik rosak mic. Tak apalah. Okey, tak apa. Cepatlah. Tak jumpa ke ralat logik kat sini? Cikgu, yang tu ke? Apa yang ni lah. Tak tahu lah. Ha? BMI. Baris 8 dengan baris 12 berat yang hujung sekali tu sama. Salah kan? Okay. Salah. So, BMI. so apa yang sepatutnya? BMI. BMI kan. Sepatutnya berat tu ditulis dengan BMI. Kalau tak dia akan tunjuk, okey, kategori BMI anda kurang berat badan dan indeks BMI anda ialah berat. Berat tu dia letak balik. Berat kamu apa? 60 kilo kan? 60. Ada ke BMI 60? Tak betul lah. Betul tak? BMI dia overweight lah. BMI. Kan? Ini adalah salah satu contoh ralat logik. Yang mana paparan yang dikeluarkan tidak seperti yang kamu harapkan. Oh, saya harapkan BMI tapi rupanya dikeluarkan berat. Alright, senang lah. Okey, ralat masa larian. Ini kita pusing balik macam hari tu. Ralat masa larian. Apa masalah kat sini? Cuba balik. 21 tu kita dah buat sebagai string. Tapi kenapa kita darab dengan 2? Boleh ke tak boleh darab Jadi kalau string darab dengan nombor jadi 21 lah. Bukan dia akan jadi 21 ke cikgu? Dia akan jadi 21 kan? Tapi katakanlah X tu kamu masukkan dia macam ni kan saya cakap tadi, string dalam Python dia boleh dimanipulasi. Jadi dalam case ni X ni kamu nyatakan dia 21 kan? 21 adalah string. Dia bukan nombor, dia adalah string. Tapi print X darab dengan 2 dia boleh keluarkan jawapan. Dia akan keluarkan jawapan 42. Apa akan jadi kalau kamu letak X tu A21? Sebab arahan seterusnya, arahan pada nombor 6 ni adalah print X darab 2. So, dekat sinilah ralat masa larian akan berlaku. Yang mana, okey, sebelum ni X21 I accept walaupun dia logic error tapi dia tetap dapat keluarkan jawapan. Apabila kamu tukarkan X tu kepada A21 dan baris 6 punya arahan pada baris 6 dijalankan, masa itulah sistem akan berhenti. Runtime error. Sebab dia akan cakap ni runtime error, tak betul. You masukkan jenis data yang tak betul untuk didarabkan dengan 2. Nampak? Dia logic error dia mula-mula. Sebab apa? X darab 21 darab dengan 2 dia logik. Dia logik, jadi dia boleh didarabkan. Tapi bila kamu tukar 21 tu kepada A21 ataupun yang ada kombinasi huruf, masa itulah runtime error akan berlaku. Alright. Boleh set ke ni? So, kita tengok balik. Masa ni lah kita tengok balik contoh contoh Carta Ali ni.
Contoh syaratan alif yang kita boleh buat. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa ni? Teknik semakan meja. Teknik semakan meja kan? Okey, umur 36, A sama 1. Kamu set kan? Okey, paparkan message sila teka umur guru kan? Okey, kamu set jawab. Okey, set tebus. Lepas tu dia akan jawab. Dia jawab sama dengan 36 Jika jawab sama dengan 36, bukan, adakah jawab sama dengan 36? Okey, jawab sama dengan 36. Okey, jawab sama 36 ya, dia akan pergi ke sini. Nampak semakan meja. Dari sini kamu dah nampak dah. Macam tak betul je. Okey, jika ya, okey, kamu setkan A lebih kecil dari 3. Okey, tidak. Ya, okey, ya, kamu masuk sini. Papa tahniah. Papa tahniah, dia terus keluar. Maknanya papa tahniah hanya dipaparkan sekali saja. Nampak sini? Jadi nampak tak? Bila kamu perhati ni, okey, Pak, jika jawab sama dengan 36, jika jawab tidak sama dengan 36, maka kamu letak adakah A lebih kecil dari 3? Okey, ya. A lebih kecil dari ya. Lepas tu dia pergi patah sini balik. Saya pun tak faham dah. A tidak. Okey, suruh teka lagi. Okey. Okey. Maknanya 3 kali teka, dia rotate ini. Okey, dah lebih daripada 3 dia akan keluar. Salah kan? Sebab salah kan? Okey, paparkan rahsia. Paparkan rahsia ni pun hanya sekali saja dipaparkan. Sebab apa saya nak 3 kali papar rahsia, 3 kali papar tahniah. Nampak? Inilah contoh teknik semakan meja. Yang mana kamu hanya perlu menggunakan logik. Akal kamu, apakah langkah-langkah yang sepatutnya kamu ambil untuk kamu menyiapkan tugasan ni. Alright, ini tugasan kecil. Kecil je ni. Esok kamu dah dewasa, tugasan dia memang macam kamu menyelesaikan masalah dunia lah. Jadi kalau masalah kecil macam ni kamu belum dapat kuasai, InsyaAllah lepas ni kamu akan kuasai. Tapi benda ni akan tertanam dalam otak kamu, tapi kamu kena pastikan benda ni perlu dibuat. Bukan sekali, bukan 2 kali, mungkin berkali-kali supaya kamu nampak flow tu memang lancar. Termasuklah sini pun. Nampak tak set baru ni? Dah dipaparkan ke belum? Dah. Okey. Sekejap Okey, Bashirah tak dapat join. Okey, jadi bila kamu tengok sini pun kamu dah dapat. Okey, kamu setkan, kamu rasa logik kan? Dia logical thinkingnya. Adakah step seterusnya sesuai untuk dilaksanakan? Adakah step seterusnya sesuai untuk dilaksanakan? Tak sesuai. Adakah hasil akhir sepatutnya macam ni? Nampak tak? Jadi satu demi satu kamu kaji, kamu nampak, kamu dapat berfikir dengan logik apa yang cuba disampaikan oleh program ni ataupun oleh syaratan ahli ni kan. InsyaAllah betul lah tu. Ni pun papar rahsia sampai 3 kali. Lepas tu masuk dalam loop ni. Maknanya papar rahsia 3 kali ni jadi 9 kali. 9 kali papar rahsia. Nampak tak logik kat situ lah. Aku nak papar rahsia tu sekali, 3 kali je. Tapi kenapa sampai 9 kali? Dia program ni akan tetap jalan. Logik. Bila ralat logik ni, komputer hanya akan keluarkan output lah. Komputer akan keluarkan output. Tapi tak seperti output yang kamu harapkan. Sebab apa? Ada ralat logik di situ. Okey. Untuk tugasan pada hari ini, betulkan ralat logik yang berikut dan kamu hantarkan kepada saya melalui WhatsApp. Ini adalah tugasan terakhir. Ini juga adalah tugasan bonus untuk kamu. Nampak tak?
Nampak Nampak tak? cikgu. Nampak Nampak cikgu. Boleh menyalin kalau nak menyalin sekarang. Cikgu ni sama macam tadi tu kan yang kita betulkan tadi awal-awal tadi. Ha, ya ke? Cuba tengok. Macam sama. Macam sama kan? Macam sama. Okey, cuba betulkan, cuba salin dan juga cuba betulkan, boleh melalui menggunakan kertas dan juga highlighter kan, kamu highlight bahagian mana yang salah, kamu betulkan. Kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh ambil gambar pembetulan yang telah kamu lakukan. Saya accept semua, saya accept melalui WhatsApp, saya accept melalui Teams. Saya juga accept kalau kamu dapat run program ni menggunakan Tony jika kamu ada kemudahan komputer untuk kamu buat program ni. Cuba run, cuba tengok betul ke tak betul, apa yang salah, apa yang saya tertinggal. Okey. Sekejap ada lagi ke depan ni? Oh tak ada. Ni last. Ini last. Okey dah salin belum? Dah. Screenshot Andai ni. Okay, shot guna phone. Ya, screenshot kat handphone kan. Lepas tu salin balik kan. Betul tak? Cikgu last hantar bila cikgu? Dah hantar sebelum exam Lama ke sekejap? Exam KSK ke start exam? Exam KSK. Alah, takkanlah ini bukan lama sangat. Saja tanya. Tak, saya sebenarnya dengan kamu semua saya agak lenient lah. Saya tak letakkan seminggu mesti hantar tak. Sebab benda ni, sebab latihan yang saya bagi pun sebenarnya kamu boleh siap 5 minit je. Cuma saya beritahu kalau kamu tanya saya, okey cikgu nak hantar bila last? Okey, hantarlah sebelum exam KSK sebab selepas kamu buat exam KSK, kamu punya markah dah ada dah tau. Jadi saya cuma perlu key in markah tersebut ke dalam satu sistem dan sistem tersebut akan mengira kamu punya CGPA. Directly akan isi. Tapi kalau kamu buang masa saya, lepas exam baru kamu nak hantar tugasan yang saya bagi, macam alahai, saya tak nak tengok dah benda ni tau berkali-kali. Jadi kamu tolonglah saya kan. Okay, boleh ke? Alright, kita bincang. Nak bincang apa ni? Cikgu, exam nanti masuk apa je? Saya masuk apa je? Semua yang telah dipelajari dalam buku nota kamu. Dalam buku nota kamu. Apa yang telah dipelajari dalam online ni. Online ni. Lagi apa lagi okey, sekejap. Saya cuba tengok Okey, operator apa tadi? Logik semua. Operator logik, operator matematik dan juga operator perbandingan. Masuk. Jenis-jenis data masuk. Struktur kawalan, pilihan, jujukan, ulangan dan bersarang. Situasi masuk. Python, saya cakap tadi 4 soalan Python yang simple, sangat simple. Output saja ataupun jenis-jenis error. Okey. Lagi struktur kawalan, if, else, elif, bila nak guna if, bila nak guna else, bila nak guna elif, bila nak guna quit, bila nak guna and. Okey, kemudian sedikit definisi persekitaran kod arahan. Lagi apa lagi? Ralat-ralat logik, ralat-ralat masalah harian. Output sebuah program, apakah output sebuah program? Lagi apa lagi? Output sebuah program lagi. Tak banyak. Saya kod.
Apakah sudukut kan? Masuk sudukut, apakah masuk sudukut? Apakah proses mencari ralat? Apakah proses dinamakan mencari ralat? Apakah fasa-fasa yang kamu boleh fasa-fasa untuk kamu mencari ralat? Lagi itu ya kot, tak ada banyak lah. Tak banyak. Tak payah risaulah, insyaAllah boleh buat. Jenis-jenis data jenis data, pastikan jenis data yang betul lah untuk kamu. Mana kamu faham jenis data ni sesuai untuk apa. Jadi saya bagi situasi, kamu tahu, oh cikgu dah tahu dah, cikgu dah ajar dah situasi ni mesti kena guna data ni. Faham kan? Faham. Logik kan, logik dan atau kan, logik dan atau. Syamsul nak kahwin dengan perempuan dan juga berumur lebih 18 tahun. Boleh tak? Atau agak-agak logik lah. Agak lah kan. Alright, berkenaan dengan memang tak nak masuk ke korang ni? Apa cikgu? Berkenaan dengan tak nak masuk ke Toyota? Reti cikgu. Tak nak masuk ke? Tak reti. Saya tak offer pertandingan ni dibuka pada budak tingkatan 1 sampai tingkatan 4 tau. Tahun ini. Jadi kalau yang dah ada tim tu, yang dah ada tim tingkatan 4 dengan tingkatan 5, dia akan jadi tingkatan 5 tau. Jadi isunya timbul masalah kalau pelajar tingkatan 5 tahun depan tu dia mungkin akan, saya tak pastilah sebab dia tahun ni 16 tahun, tahun depan dia 17 tahun. So pertandingan ni hanya untuk 13 sampai 16. Saya tak offer budak 13 tahun Saya tak offer pada pelajar 13 tahun sebab mereka belum matang. Betul. Tapi mungkin tahun depan pun sebab tarikh tutupnya bulan ni. Jadi pertandingan tu sampai bulan 3 tahun depan. Jadi consultation saya mungkin macam mana? Jadi untuk menggalakkan pelajar tingkatan 1 untuk masuk, saya agak terlambat nak promosi benda ni. Jadi untuk pelajar tingkatan 2, walaupun kamu tak jumpa saya tahun depan, tapi untuk buat pertandingan masuk ni, apa dia? Untuk masuk pertandingan ni, insya-Allah kamu boleh masuk. Saya boleh push untuk kamu masuk, untuk kamu menang pun insya-Allah boleh. Tapi idea untuk mendapatkan idea idea tersebut mestilah idea yang berkaitan masalah di sekeliling kamu. Saya tak ada masalah. Saya sebab saya tak boleh fikir. Saya ada masalah tapi saya tak nak fikir masalah tu untuk pertandingan ni. Sebab apa? Saya tak nak kamu menjiwai masalah saya. Faham tak? Okey. Bila kamu menjiwai masalah kamu, dia akan jadi macam mana? Maknanya kamulah yang kamulah yang punya masalah. Jadi saya sebagai moderator, saya sebagai pembimbing atau penasihat, saya akan bantu kamu dari segi langkah demi langkah yang kita akan lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Itu adalah tugas saya. Apakah peralatan yang sesuai untuk selesaikan masalah kamu? Itu pun masalah saya. Saya akan cuba bantu kamu dari segi itu. Dan pertandingan duit semuanya. RM20,000, RM10,000, RM15,000, RM7,000, RM5,000. Tak nak ke? Saya pun dapat. Ni buat apa cikgu? Cikgu nak join cikgu. Ni buat apa cikgu? Okey, buat apa ya? Saya Menyelesaikan masalah. Masalah dia ada 4. Masalah dia Clothing. Smart tools. Smart tools dengan eco-friendly vehicle. Saya tak tahu apa keperluan kamu, apa masalah kamu, tapi kalau masalah
kamu yang di rumah ke ataupun di sekitar kamu ada masalah ini yang berkaitan, jadi nampak tak? Ada dan berkaitan dengan kamu, jadi kamu akan menjiwai masalah tu dan kamu akan ada idea macam mana nak selesaikan masalah tu. Sebagai contoh, kamu ada banyak baju tapi baju-baju tu nak dilupuskan. Macam mana kamu nak lupuskan tanpa perlu merosakkan environment, tanpa perlu mencemarkan alam sekitar. Derma kat orang pemulakan. Itu cerita derma, tapi mungkin kamu ada teknik untuk jadikan baju tu sebagai apa? Kain lap ke, kamu jadikan baju tu payung terjun ke. Saya tak tahulah. Tapi idea tu datang dari kamu. Aku ada banyak baju ni. Okey, ataupun kamu nak cerita apps ni kita buat Python atau programming. Tapi mungkin dia tak perlu programming sangat pun. Tapi kamu rasa macam okey, contohnya kamu nak cipta satu aplikasi yang mana mungkin dapat bantu. Ayah kamu ada masalah apa ya? Ayah kamu ada masalah untuk memilih untuk membeli makanan. Mampu nak makan hari ni kan. Jadi kamu cipta aplikasi macam Grab Food tu, macam Food Panda tu. Nampak tak? Itu salah satu contoh idea. Tapi aplikasi tu dah wujud. Kamu tak boleh lah nak tiru. Kan? Jadi okey, dalam smart tools pula, okey, kamu nak cipta satu benda ataupun satu mop lantai yang multi purpose punya. Dia bukan boleh mop aja, malah dia boleh mencuci kereta. Allah alam lah. Saya pun tak tahu macam mana bentuk mop. Dan juga termasuklah kenderaan, eco-friendly vehicles. Ada setengah yang ini dia fokus dia pada dia tak fokus pun pada air pollution. Dia bagi contoh je. Maknanya kamu ada satu device, kamu pasang pada kenderaan tersebut dan kenderaan tersebut akan mengeluarkan asap yang selamat ataupun asap yang tidak beracun. Mungkin itu kamu punya idea, tapi saya pun tak ada kepakaran kat situ. Tapi yalah, kalau kamu ada idea, maknanya kalau kamu ada masalah, kamu ada idea untuk selesaikan masalah tu. Tu je. Cikgu. Ya. Katakanlah kalau ada orang nak join, dia kena buat apa? Okay, join. Satu, kamu kena team formation. Okay, kat sini dia tunjuk Satu, okay, benda ni pertandingan ni dibuka untuk pelajar yang berumur 13 sampai 16, saya ingat Yang kedua, minimum team kamu adalah 3 orang, maksimum 4 orang. Dalam satu dan satu orang ketua. Jadi ketua akan berbincang dengan saya macam mana nak isi borang apa semua. Tapi sebelum isi borang tu sebenarnya kamu dah ada masalah dah tahu. Dah ada masalah. Sebelum kamu isi borang tu kamu dah ada masalah. Sebab apa? Sebab masalah tu dah ada dan kamu dah ada idea nak selesaikan masalah tu dan kamu dah lantik saya sebagai advisor kamu dan juga kamu kena hasilkan satu video tentang masalah tersebut, tentang diri kamu ataupun tentang idea yang akan kamu buat untuk di-upload bersama borang tersebut. Nampak tak? Maknanya kamu dah ada masalah dan juga kamu dah ada video untuk di-upload. Dia bagi tempoh dah sampai 18 Disember tau. Maknanya ada lagi 16 hari lagi, ada 2 minggu lagi untuk kamu fikir masalah dan juga saya sekejap je kalau kamu ada masalah tu. Kamu boleh bincang dengan kawan-kawan dah. Cikgu. Ya. Contoh ada satu grup tu dah jadikan cikgu leader, cikgu advisor kan? Ya, betul. So kalau ada lagi satu grup nak jadikan cikgu advisor lagi sekali boleh tak? Saya tak ada masalah. Saya sebenarnya memang nak kamu semua masuk. 140 orang, 140 masuk. Dan saya adalah advisor untuk semua orang.
Dia sini dia tak ada sekatan berapa orang cikgu untuk advice. Ya. Satu orang teacher saja for each team. Maknanya satu orang untuk satu, bukan dua cikgu dalam satu team bukan nampak tak dia punya undang-undang dia. Must have one teacher advisor for each team. Maknanya saya seorang dalam team kamu tu. Jadi ada 20 team. Dan saya adalah advisor untuk semua team. Nampak? Kamu kena ingat tau, pertandingan ni bukannya Toyota punya pertandingan je. Kalau team, katakanlah saya ada 10 team ataupun 20 team saya advise, dan kamu punya produk semua canggih-canggih, katakanlah canggih kita tak masuk pertandingan ni saja. Kita ada banyak lagi pertandingan. Dan produk kamu tu, hasil kamu tu kita boleh bawa ke depan. Masuk pertandingan tu pula, masuk pertandingan ni pula, masuk pertandingan pula, masuk pertandingan pula. Kita tambah baik lagi, kita adjust sikit lagi. Sonok. Jadi kamu dah masuk ke peringkat, ini tak silap saya, ini peringkat antarabangsa dah ni kalau Toyota Eco Youth ni. Kebangsaan. Celebrating Toyota Eco Youth 20th anniversary. Maknanya ni dah peringkat antarabangsa lah. Okey. So apa yang dia orang bagi adalah pada 18 Disember tu dia dah tutup. So launching ceremony dia pada 16 Januari, kamu kat rumah lagi. Lepas tu kamu ada training tau. Masa training ni mungkin untuk top 16 teams only. Maksudnya pada 16 team ni 16 team ni adalah untuk masuk pertandingan akhir terus. Dia akan masuk, dia akan pilih. Katalah kita hantar mungkin 4 ke 5 ataupun 16 team tu daripada Gemencih saja. Masa Gemencih saja. So 16 team ni perlu hadiri training. Dia akan ajar kamu macam mana untuk menghasilkan produk, dia akan ajar kamu macam mana untuk menghasilkan aplikasi, apa semua saja. Okey. Kemudian pada 19 March tu mungkin kamu punya presentation lah. Presentation kamu punya apakah mungkin dia akan bagi tugasan, kamu kena selesaikan. Dan pada April 10 kamu akan dapat hadiah. Cikgu, presentation tu dekat siapa? Macam mana? Presentation tu dekat siapa? Presentation tu kita buat online macam ni. Dekat siapa? Pada Toyota punya team lah. Allah. Pada Toyota. Ya. Seramnya. International way. Kamu presenting kamu punya produk pada satu dunia. Akan cakap English. Speaking kan English lah, BM pun boleh tapi tak syok lah. Apakah? Okey. Boleh. Kelas okey, dah boleh. dah. InsyaAllah kita sudahi. Ada soalan lagi tak? Cepat. Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Kita sudahi kelas kita pada hari ini, pada tahun ini. Pula. Dengan bacaan macam apa? Tasbih kafarah. Tasbih kafarah dan surat Al-As. Silakan. Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya, cikgu. Cikgu, Ya. selain pertandingan ni ada pertandingan lain tak? Untuk kita satu-satu lah, janganlah. Kenapa? Nak masuk pertandingan apa? Tak kisah. Okey, kalau ada pertandingan saya akan umumkan pada Telegram. Semua ada Telegram kan? Ada. 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 Saya akan umumkan Telegram lah. Okey cikgu. Pertandingan yang mana adalah simple-simple pun kalau ada hadiah, lembat je lah kan. Ya. Betul. Kalau dapat rezeki. Apa dia? Betul. Kalau dapat rezeki. Ya, kalau dapat rezeki. Tak, bukan. Banyakkan berdoa.
kamu tanam satu prinsip dalam diri kamu ya. Setiap apa yang percuma datang depan mata kamu rembat je. Saya tahu benda yang percuma datang dengan benda yang orang kata datang dengan hidden agenda kan. Tapi dalam situasi fizikal, bukan komputer ya. Kalau macam komputer ni memang banyak penipuan lah. Konon-konon dia bagi voucher KFC, rupa-rupanya dia curi data kamu, dia curi kamu punya nombor telefon lah, dia curi kamu punya Nombor kad bank. itu adalah situasi komputer. Tapi benda yang fizikal macam ni, pertandingan macam ni yang tak melibatkan kos kamu masuk kira lah benda tu macam kecil, besar ke, tapi kalau benda tu percuma, hebat. Habiskan. Okey cikgu. Cikgu. Benda free, ambil je lah. Makan free, ambil je lah. Kan. Tapi makanan ni kamu kena tengok lah, kadang makanan tu dah basi kan, hati-hatilah. Tapi dalam Toyota EcoYous ni, tandingan ni dia percuma. Jadi kamu ada idea, kamu masuk. Okey. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Assalamualaikum. cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu. Cikgu. Cikgu.